Face tadi yang dia dapat grenade tu. Dia push ke kawasan tu pun mungkin create VIP lah sebab mereka berlawan. Tapi satu berita yang baik untuk pasukan Malaysia, walaupun untuk U22 mereka gagal untuk mendapatkan mati yang lebih banyak, tapi pastinya ada suntikan semangat daripada kelebihan firepower yang Yen tunjukkan kan. Betul. 4 orang dijatuhkan, 3 sebenarnya dengan DBS tersebut. Ya, setakat ni untuk tu Abi dah ada momen dia, Yen dah ada momen dia. Momen secara berpasukan itu yang kita harapkan bakal keluar daripada pasukan O2. Juga tak lupakan untuk Todak yang masih lagi mencari rentak pada hari ini. Kita sentiasa mendoakan yang terbaik untuk semua pasukan yang Malaysia dan diharapkan anda yang menonton juga melakukan perkara yang sama. Tak ada siapa nak tengok tim Malaysia kalah, Top. Ya, betul. Hey, korang janganlah ingat kita orang toksik. Kan? Cik. Tak, kita orang semua, saya rasa semua yang acah-acah tak suka tim G ke, tak suka tim S ke, itu saja-saja je. Betul. Semua nak tengok tim Malaysia perform. Jadi itu adalah benda yang anda perlu untuk tahu, tetapi mestilah kita ada apa cubit-cubit manja kan. Antara mana-mana pasukan kan. Tapi harapnya kali ini pasukan Malaysia akan kembali untuk berada di tangga yang pertama. Kalau tak, akan jadi bahan lah untuk Undergo dengan J minggu depan. Dia akan cakap macam ni, ada caster tu, dia orang cast, tak ada tim Malaysia Chicken. Tak ada, kita akan buktikan. Mirama ni memang confirm. Aku berani, macam mana kau tu? Potong ibu jari kaki aku. Tak, kau agak-agak lah. Berlain. Aku cakap, aku berani kerat jari aku punya kuku. Oh, jari kau punya kuku. Buat apa kau nak kerat jari kau? Kau nak pakai apa? Tak beragam kan. Kita kena pandai twist kat ujung-ujung tu. Okay. Kita belajar balik. Macam mana kena ulang balik? Kalau tim Malaysia tak chicken, aku berani kerat ibu jari kuku kaki aku. Boleh. Okay, ini dia. Produser kita memberikan satu semangat tadi. Let's go. Let's go. Tak pasti kenapa. Tapi Creed VIP berada di kawasan Impala, Geek Fam berada di kawasan Perita Parais. So tidak ada perubahan daripada line up yang diletakkan, tapi Circle bergerak jauh daripada 2 pasukan Malaysia yang disebutkan sebentar tadi. The Lions perlu juga untuk melakukan pergerakan. El Pozo juga akan dihuni mungkin nanti, tapi pergerakan perlawanan akan berlaku di antara 2 pasukan Indonesia ini. 2 orang saja lagi yang tinggal. Nampak gaya tembakan dilepaskan cantik daripada Wow! 3 mungkin dijatuhkan, tapi nampaknya tidak. 1 lawan 1, tapi dia dah tak ada peluru untuk digunakan. Hazel menggunakan kerambit ini saja untuk berlawan, dan dia juga akhirnya dijatuhkan. Boboho jauh daripada penglihatan nampaknya. Wow. MRPX dan juga Boom, mereka bertarung di dalam kawasan Bandar Monte Nuevo. Sebab Sam9 tak main hari ni, mereka menjangkakan, tak ada siapa akan turun dekat bahagian Monte. Dan MRPX, kebiasaannya diorang akan pergi ke Valdemar. Tapi NKT bermain hari ni menyebabkan diorang tak nak fight dekat Valdemar. So diorang ingat, Monte kosong, kita pergi Monte lah. Tapi Boom pula yang pergi ke Monte, dan mereka di antara satu sama lain bertarung dan tiada untung yang terlampau besar untuk kedua-dua belah pihak sebenarnya. Boom turun mana sebelum ni? Boom sebenarnya ke San Martin. Tak nak lawan. Ada Flash. So tak nak lawan Flash, dia pergi ke Monte. Macam tu juga situasi untuk MRPX. Tak nak ke Valdemar, ke Monte. Sayangnya miscommunication di antara 2 pasukan Indonesia ini yang membuatkan mereka bertarung dengan sangat awal. Ada Audrey Jerit. Tak ada mana tahu. Tiba-tiba Audrey Jerit kan. Sebab sebelum ni kan waktu berlawan dengan PEA di Camp Bravo, Audrey Jerit, kemudian Aizin macam lambat sikit tau. Audrey Jerit, lepas tu Aizin, lambat sikit lah. Baik, kita akan lihatkanlah apa yang akan berlaku untuk pasukan ini. Flash lega, tidak ada perlawanan berlaku di antara mereka dan juga Boom. Dan ini akan mungkin memberikan Miramai yang lebih baik untuk mereka. Mungkin mereka juga hairan di manakah kedudukan Boom. Tiba-tiba mereka nampak kill feed naik nama Boom. Jadi telahan itu ataupun tekaan itu mungkin dah pun dilakukan di kawasan Monte Nuevo. Nampak gayanya kedudukan pasukan lawan mereka di San Martin tersebut. STX ada satu diletakkan masuk ke dalam kawasan Los Leones. Ini adalah seka yang pertama. Tidak akan ada pergaduhan seterusnya mungkin yang akan berlaku di antara mana-mana pasukan. Ya, buat waktu ini rasanya Alliance tak ada lagi apa-apa perubahan pemain. Flex masih lagi belum diturunkan untuk Alliance. Walaupun mereka memang kita boleh katakan sangat selesa dah untuk berada dalam top 8 tersebut untuk ke Super Sunday. Tapi saat ini masih lagi belum menentukan ataupun ada peluang untuk dilihatkan Flex bermain pada hari ini.
Terlihatkan inilah dia NKT yang saya katakan tadi untuk berada di kawasan Valdemar. Tapi FaZe Clan dan BTR. Pertarungan di antara dua pasukan yang pergi ke Pekado dan juga Power Grid saat ini. Kerana bahagian tengah circle yang pertama ini adalah di kawasan Power Grid. BTR dikejutkan dengan kepantasan daripada segi rotasi daripada pasukan FaZe Clan. Menyebabkan pemain mereka iaitu Lapar akan berjaya untuk dihabiskan secara terus. Tapi daripada sudut-sudut yang berbeza, BTR sedang memerhatikan mereka. Laju betul FaZe ni loot. Helmet dia level 3 untuk Vintores tadi. Helmet vest level 3 dah jumpa M4 dan jumpa DBS. Memang betul-betul kelebihan sebentar tadi untuk mengambil perlawanan. Disebabkan itu dia berani untuk berada di depan. Zuxi melepaskan tembakan menggunakan SKS scope 8. Bukanlah satu weapon yang baik untuk melakukan tembakan jarak jauh jika tidak ada dia punya muzzle tu. Apa nama muzzle itu? Cheek pad. Ya, cheek pad. Kerana akan ada recoil yang terlalu tinggi. Tapi adakah kawalan ini berjaya untuk dilakukan oleh Zuxi? Nampaknya gagal. Masih skop 8 tersebut untuk mendapatkan mana-mana kejatuhan yang diperlukan. Orman dan juga rakan-rakan yang lain mengetahui ada tembakan daripada jauh. Mereka tak ada kawalan perkara tersebut. Dan mereka kena bergerak. Tapi apa yang berlaku sekarang ini adalah perlawanan di antara Mob GPX sebentar tadi. Dan Hazel nyawanya rendah. Oh, dia pakai kerambit tu je. Dia potong kawan tu. Potong ibu jari dia mungkin. Ya, tapi itulah satu fight yang memang merugikan kedua-dua belah pihak. Zerzia daripada kawasan Cuma Sera dengan ketiadaan Talon pada hari ini. Mereka akan loot di kawasan tersebut. Zerzia adalah salah satu pasukan yang memang berpindah-pindah drop spot mereka. Bukan saja untuk Miramar, untuk Erangel juga sebenarnya. Tapi selepas Chicken Dinner, datangnya satu bala untuk BTR saat ini di mana Roy pula menjumpai Luxi. Dan ini akan menyebabkan mereka ditinggalkan dengan Genforce dan juga Zuxi. Untuk dua pemain BTR yang tinggal berdiri. Banyak pasukan memang sudah pun berada di bahagian tengah circle. Dan split yang mereka lakukan ini terlampau jauh di antara satu sama lain dan menyebabkan satu demi satu daripada mereka dijatuhkan dengan mudah. Ya. Jadi ini sebenarnya menggembirakan Sam9. Sam9 73 kan? Ya. 73 di nombor 6 kalau tak silap. Nombor 6. Nombor 6. Jadi kalau BTR dapatkan lagi 2 mata, maka Sam9 akan ditolak ke bawah. Mereka BTR ada lagi 3 orang nampak gayanya. Adakah satu orang tersebut boleh dibangunkan? Kerana nyawanya kekal merah. Okey, diturun tak sikit. Boleh. Dah tak boleh dah mungkin. 2 jauh orang saja lagi tadi yang tinggal. Ya tu, mana tahu tiba-tiba kan. Usaha untuk membangunkan juga kan. Lepas tu ada play lagu kat belakang kan. Lepas tu flashback. Macam anime semua kan. Tiba-tiba dia berjaya. Apa? Flashback menjadi. Aduh. Set anime story. Tapi untuk Luxi tak ada apa-apa keajaiban yang akan datang untuk dia. Tak ada momen-momen tunggu abangku, aku datang. Tak ada. Ya, Luxi akan dikeluarkan. Roy akan dapatkan mata singkir dan Genforce dan Zuxi berbaki dan berkongsi kenderaan bagi pula tu. Oh, double rider. Satu benda yang paling disukai oleh tracking master. Tapi tadi kita lihatkan Creed VIP tidak meletakkan Putra. Ciwi dan juga Newbie masih lagi diletakkan. Mereka yakin sekarang ini dengan line up yang cukup perform. Usaha daripada BTR untuk naik sebenarnya boleh. Dia kena sengatkan lagi kepala dia. Sengat kepala bang? Tak adalah mana. Dah, tak boleh pakai dah kereta ni. Boleh. Boleh, dia sebab berat bila naik 2 orang. Tak adalah mana ada. Sudut tu lain sebenarnya. Dia orang kena ambil sudut lain. Tengah cek ni. Alamak, nak tengok tak? Tapi tak apa, tengok sekejap Creed VIP dengan Geek Fam. Creed VIP dan juga Geek Fam berjiran daripada segi drop spot, berjiran juga daripada segi rotasi. Tahu-tahu dah sampai atas. 90 darjah, Mat. Naik sampai. Lepas tu circle lari. Mana dia orang? Tengah-tengah. Ya, Picado. Susah tu nak lari. Oh, lari boleh jadi lari lah kan. Yep. Tadi kita dapat lihatkan Yuru Lions akan masuk dari kawasan selatan. Creed dan juga Geek Fam mungkin akan bertempur. 3 pasukan Malaysia nak. Letak je lah semua 5-5 senang. Ada 3 pasukan Malaysia yang sangat-sangat rapat antara satu sama lain. Todak, Geek Fam juga turut serta Creed VIP. Satu perkara yang memang tak menggembirakan kita. Nak lagi ada pula flash yang menanti dekat bahagian atas kawasan San Martin tersebut. Baru saja cakap dah pun mula untuk beraksi. Tapi di kawasan berbeza juga NKT telah pun membunuh 1 orang pemain daripada pasukan
Zerzia, satu hari yang bukan begitu baik untuk pasukan Malaysia sebenarnya. Ya benar, NKT sekarang ini 2 orang akan berlawan dengan 3 orang di dalam kawasan ini. Joe dah pun sampai, Mr. Joe cuba untuk memberikan cover. Zerzia 3 lawan 3, tapi ada tembakan juga daripada kawasan yang berbeza. Kita lihatkan di minimap tersebut. Grenade cuba untuk mendapatkan kejatuhan yang seterusnya. Belum lagi jumpa dengan sesiapa. NKT masih kekal bertahan. Satu yang terjatuh mungkin boleh untuk dibangunkan. Memberikan advantage kembali kepada pasukan NKT. DBS dipegang. Akan ada tembakan yang cuba untuk dilepaskan. Mereka menunggu kesilapan. Mereka menunggu pasukan Zerzia untuk melakukan push tersebut. Tapi boom, dalam masa yang sama akan memberikan kekacauan. Andai kata, begitu juga dengan Roy. Jadi side kanan ni tak boleh pakai langsung sebenarnya. Yep. Memang tak boleh dilalui langsung. Terus bakal ditembak jatuh oleh pemain-pemain yang berada di bahagian sebelah luar. Jadi itu yang menyebabkan sedikit perlahan pergerakan daripada pasukan Zerzia sebenarnya. Erzi akan dijatuhkan oleh pemain daripada NKT. Habis satu lagi. 4 lawan 2. NKT nampaknya mereka dah pun mula untuk bermain dengan lebih garang. Lebih confident dengan mereka tahunya Zerzia tinggal berbaki dengan 2 orang. Ini akan menjadi satu fight yang kita boleh katakan mudah. Tapi tak boleh diambil mudah untuk NKT. Kerana Zerzia juga mampu untuk menterbalikkan keadaan. Menjadikan kemenangan itu milik mereka. Dan sebab itu juga NKT pun perlahan-perlahan push. Ya benar. Berjaga-jaga kerana clutch tidak mustahil untuk dilakukan. Dalam masa yang sama mereka juga mendengar ada tembakan daripada sebelah kiri mereka untuk NKT. Jadi pergerakan berhati-hati terpaksa untuk dilakukan. Semua akan dibaling mungkin kalau mereka mahu untuk melakukan push. Malangnya sebelah kanan juga dah ada orang. Tapi Okta dijatuhkan dengan satu sniper daripada NKT. Jadi mereka dah berjaya untuk meranapkan satu halangan di sebelah kanan. Dan nampaknya mereka mahu untuk melakukan push terus ke depan sekarang ini. Melakukan pergerakan secara serentak. Dan mereka masih lagi menangguhkan pergerakan ini. Okta perlu untuk dibangunkan untuk alter ego. Maksudnya ada 3 pasukan yang sedang memerhatikan. Tapi Creed VIP kembali berjodoh dengan Geek Fam. Audrey mengetahui perkara ini dan nampaknya Geek Fam mahu untuk mengambil perlawanan ini. Tetapi kita akan tengok dulu tim ni. Yang masih berlegar-legar. Tapi pada waktu yang sama Tam sudah pun dihabiskan oleh pasukan BTR yang tinggal dengan 2 orang sebentar tadi. Masih lagi berjiran untuk Geek Fam dan juga Creed VIP. Audrey akan cuba untuk larikan diri. Lontaran bom tangan daripada Newbies tidak akan kena kepada sasaran. Dan tiada pertarungan yang akan berlangsung untuk pasukan mereka. Masih lagi kita ke sini, Top. Ya, berjoget-joget sekarang ni. Assalamualaikum, selamat Hari Raya kepada Zerzia daripada NKT. Tapi push belum lagi dilakukan. Betul-betul ragu-ragu untuk mereka ini melakukan push. Mereka tahu Zerzia tinggal 2. Kan? Yeah. Dia tahu sebab dia yang jatuhkan kan? Ya betul. Dia yang dapatkan 2 player daripada Zerzia. Tapi sekarang ini kalau kita tengok daripada segi utility, dia orang akan bazikan banyak smoke dekat sini sebab daripada tadi rumah ni penuh dengan kabus. Dan kalau mereka menang sekalipun menentang dengan pasukan Zerzia, kalau kita lihat shopper sekalipun dia ada barang heal je. Sama juga dengan Megamind. Tak ada apa-apa utility yang boleh untuk ditambah. Walaupun setelah banyak sangat utility yang diinvestkan oleh pasukan NKT, dan tiada serangan yang dilakukan. Observer pening. Ni kali ni tak boleh salahkan dia orang. Kau ni nak push ke tidak? Tapi ya, mereka mungkin akan push NKT. Okey, datang balik. Terima kasih Observer. Tapi satu jatuh kat Chopper. Akan memberikan keresahan sekarang ini untuk NKT. Patah balik member. Sing balik. Sing balik. Revive lagi. Angkat balik. Chopper. Tak boleh buat apa. Tapi Yudu lain dah sampai. Yep. Yudu Alliance sedar tak sedar. Tapi kedudukan diorang ni pun boleh diperhatikan oleh Roy. Jadi movement untuk keluar daripada kawasan compound tu mungkin akan menjadi sedikit tanda tanya untuk pasukan mereka sendiri. Boom menjadi pasukan pertama yang dikeluarkan. Tapi tak ada masalah untuk mereka. 3 mata juga berjaya untuk dikutipkan. Masih lagi di nombor yang ketiga. Ya benar. Dengan perlawanan jarak dekat sebentar tadi dengan pasukan di Monte Nuevo. Sebabkan mereka berjaya untuk mendapatkan 3 penyingkiran. Observer, kita tengok balik tim tadi Observer. NKT tadi. Saya rasa dia orang macam nak push tu. Saya dapat rasa. Wah, ada ni lah, six sense. Ada insting. Macam dia nak push. Tapi tadi ada Yudu Lions, ada Roy, ada Alter Ego, ada juga pasukan yang lain dekat kawasan atas bukit tersebut memerhatikan. Yang mana menyebabkan mungkin mereka tak mahu untuk melakukan push tersebut dengan terburu-buru. Tapi hanya tinggal 2. Dan mereka ada grenade. Jadi mungkin ada balingan-balingan grenade yang mereka boleh lakukan. Tapi Roy akan memerhatikan Yudu Lions. Harapan kita pasukan Malaysia dapatkan chicken dinner. Adakah perkara itu boleh menjadi realiti? Tembakan dilepaskan oleh Tusk. Cuba tebarkan Jimmy headshot. Tapi mujur pelurunya habis. Memberikan masa kepada Yudu Lions untuk melakukan pergerakan. Dan Yudu Lions selamat.
Insting kau salah. Tadi aku nampak compound tu dia tak fight lagi. Berapa lama bang? Sebab diorang ada CP-CP circle kan. So diorang tak nak bazirkan peluang. Oh kalau boleh tim lain fight dulu. Kita harapkan tim lain fight dulu. Tapi circle yang keempat ni akan lari. Confirm. Dan akhirnya mereka akan mula untuk menyerang. Let's go. Fight. Dan Mr. Joe dan rakan-rakan kembali ke rumah mereka. Benar. Tapi grenade akan dibaling. Mungkin akan berjam terbang. Mendapatkan satu triple F. Knockdown yang seterusnya. Last guy untuk mereka dapatkan. Chopper. Insan yang terakhir. First aid kit akan digunakan. Zerzia akan dikuburkan. Dan akhirnya 4 orang. 4 penyingkiran. Tapi mereka tak ada kelengkapan untuk masuk ke dalam circle kan? Yep, tak ada smoke, tak ada boom. Diperhatikan oleh Roy pula saat ini. Tapi kita lihatkan circle untuk RRQ di bahagian kawasan tengah. Tapi sayang untuk Leon, terbuka untuk dijatuhkan dengan sangat-sangat mudah oleh Roy yang berada di kawasan high ground. Masih lagi mereka bermaharaja lela. Dan perlu untuk ingatkan untuk Roy, ada STX dan juga BTR dekat bahagian belakang. Kalau terlalu fokus kepada pasukan Yal di bahagian sebelah bawah, ini akan berikan ruang yang mudah untuk pasukan dari bahagian luar mengejutkan mereka yang sudah pun berada di bahagian dalam circle. Oh, Suksi dijatuhkan. Tapi mereka dah ada 73 mata sekarang ini. Genforce kenderaannya berasap. Tembakan dilepaskan oleh STX. Perhatikan pergerakan-pergerakan daripada kawasan luar zon Genforce. Pergerakan itu mungkin akan berhasil sebenarnya. Mr. Joe dijatuhkan oleh Roy. Penungguan yang nampaknya juga berhasil. Tapi kesempatan ini akan diambil oleh Genforce untuk melakukan pergerakan. Cumanya pergerakan dia akan dihentikan. Kenderaannya berasap, dia kena berjalan. Tapi ini memang perjudian nasib yang cukup tinggi. Tak ada pilihan pun sebenarnya. Kalau dia terus gerak, bagi dia akan dihancurkan juga. Yep. Dan KT dapatkan kawasan yang agak baik untuk mereka pegang. Tapi belum ada kedudukan circle yang begitu baik. Dan satu daripada mereka juga telah pun dijatuhkan lagi oleh pasukan Roy. Tas mengumpul mata singkir yang kedua untuk diri beliau. Tapi STX akan melanggar Face Clan pula secara tiba-tiba. Dan Vintorez dijatuhkan serta-merta. Satu Derman DBS dan satu demi satu dijatuhkan oleh STX sekarang ini. Face Clan 1 lawan 2 situasinya. Dan Onzen nyawa-nyawa ikan. Mampu ataupun tidak untuk mereka dijatuhkan sekarang ini. Itu akan menjadi persoalan yang sangat besar untuk Onzen. Clutch situasi yang mengejutkan untuk pasukan mereka ini. Tapi sebenarnya Face Clan juga berdua. Dan kawasan rumah sampah ini sebenarnya agak sukar untuk berlawan. 4 orang dah pun sampai. Flash pula sampai. STX masih kekal bertahan. Tembakan dilepaskan. Shotgun 5 peluru nampak kayaknya. Belum lagi berjaya untuk mendapatkan walaupun 1 orang. Nyawanya dah pun rendah. 1 orang daripada rakannya telah pun dijatuhkan. Tapi Flash sedang mengintai daripada luar. Mela pegang grenade. Dia tahu kedudukan. Untuk pasukan STX yang seterusnya, balingan grenade itu berjaya kena. Tetapi tidak cukup untuk menghancurkan terus. Akhirnya cukup dan Flash pula sampai. Face 2 pelawat dalam masa yang sama. Situasi bahaya untuk Face Clan. Arah belakang boleh menembak pada arah beliau sekarang ini. Onzens hampir untuk dijatuhkan. Tapi masih lagi dicari oleh pemain-pemain daripada pasukan Flash. Roy pula datang untuk third party yang seterusnya sekarang ini. Macam mana Face masih bertahan dalam situasi yang sungguh-sungguh menyempitkan ini. Mereka masih lagi bernyawa dan berkemungkinan besar sekarang ini Roy pula yang bertarung dengan Flash dulu. Ya benar, Roy. Silence sekarang ini baling 1 grenade. 2 orang daripada rakannya sedang memberikan cover daripada belakang. Geek Fam dijatuhkan nampaknya oleh Yudo-O2. Yudo-O2 dah ada 3 penyingkiran sekarang ini. Silence bergerak ke sebelah kanan sedikit. Memberikan satu kekeliruan sebenarnya kepada Flash. Kepada siapa yang mereka nak lawan sekarang ini. 1 lagi grenade mungkin akan dibaling. Fizz berjaya untuk dijatuhkan 1. Mela bersorangan cuba untuk mengambil fight. Tapi akhirnya berjaya juga untuk dijatuhkan. 4 penyingkiran untuk Flash. Tapi untuk seberapa lama kerana Roy sebenarnya sedang memerhatikan di kawasan selatan tersebut. Flash kena masuk, circle bukan milik mereka. Tapi begitu juga untuk pasukan lawan mereka itu Roy. Tapi persoalannya sekarang ini, adakah Yudo-O2 masih ada kawasan high ground tersebut? Belum lagi kita diberikan penglihatan terhadap O2 yang telah pun mengeluarkan Geek Fam sebentar tadi. Mereka masih ada 4 pemain untuk pasukan mereka. Manakala untuk Alliance kekal konsisten pada hari ini. Bermain dengan cukup cemerlang. Genforce masih lagi dalam permainan dengan 1 orang saja berdiri untuk pasukan mereka. Dan rasanya berkemungkinan besar Alliance tak tahu keberadaan Genforce di bahagian belakang. Dan jika mampu dia menyelinap dengan selamat
berkemungkinan besar BTR masih lagi boleh ada dalam permainan. Untuk Jimmy sekarang ini memerhatikan pemain-pemain daripada pasukan NKT. Sayangnya tak ada tembakan yang terkena tepat pada sasaran, tapi di kawasan compound yang begitu gerun ini, Roy akhirnya mengundurkan diri dan memberikan flash untuk memegang kawasan compound ini. Rosemary dapatkan jumper pula. Okta jarak jauh. Kan? Sebab jarak jauh. Sangat-sangat jauh sebenarnya. Adakah boleh untuk dibangunkan? Nampak macam boleh. Oh, tapi malangnya untuk Yudo-O2, mereka berada di kawasan luar zon. Perangkap yang cukup baik diletakkan oleh Okta dan juga Rosemary sebentar tadi menyebabkan Yudo-O2 tidak akan ada masa yang banyak untuk melakukan pergerakan masuk ke dalam zon. Oh, Gen Force dapat Jimmy. Secara tiba-tiba saja sekarang ini BTR melakukan satu rematch. Tapi tadi 3 lawan 1. Tapi tadi 4 lawan 1. Kali ini 1 lawan 3 untuk BTR menentang Yudo Lions. Sekarang ini Jimmy cuba untuk dihabiskan serta-merta Olio dan juga rakan beliau iaitu Kluk belum lagi. Sayangnya Olio pula akan dijatuhkan oleh Roy. Tapi BTR mereka belum tahu yang Olio yang di knockdown sebenarnya. Tas akan terus turun ke bahagian sebelah bawah. Akan terus melanggar pemain-pemain daripada pasukan Alliance saat ini. Kluk bersorangan diri akan berhadapan dengan 4 orang pemain. Dia dapatkan 1 orang. Dia cuba untuk habiskan serta-merta. Dia berjaya. 1 lagi mata tambahan untuk Alliance. Sekarang ini yang seterusnya cuba untuk dicari. Tapi Libe hampir-hampir untuk dijatuhkan oleh Kluk. Tetapi 1 mata berjaya untuk dikutip oleh Alliance sebelum mereka dikeluarkan. Yang beruntung adalah Gen Force. Betul. Dia jatuhkan Jimmy, dia gerak selepas Olio dijatuhkan sebentar tadi oleh Roy. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi Yan dijatuhkan lagi oleh Alter Ego. Betul-betul diperangkap nampak gayanya. Oh, circle milik mereka sebenarnya selepas ini. Jadi ada peluang sebenarnya untuk dibangunkan kembali. Dan Alter Ego juga tidak mahu untuk melakukan pergerakan terburu-buru. Kawasan Yudo-O2 bukanlah kawasan yang baik untuk dimainkan sebenarnya. Circle kalau lari mereka akan dijatuhkan. Alter Ego dapatkan kawasan yang lebih baik untuk dimainkan. Selepas ini Rosemary dah berada di dalam kawasan circle. Nampaknya peluang untuk pasukan Malaysia mendapatkan chicken dinner semakin sukar. Sangat-sangat sukar waktu ini dengan kita lihatkan pasukan daripada Indonesia memenuhi kawasan circle yang kelima. Melihatkan juga kepada saki-baki pemain untuk todak. Dengan hanya 2 orang pemain, mampukah mereka menterbalikkan keadaan juga untuk O2 sebenarnya yang berada di bahagian pinggiran-pinggiran circle yang kelima. Masih lagi menanti ke manakah hala tuju sebenar untuk flash yang bakal turun daripada kawasan tanah tinggi ini, O2. Tapi ada pondok je. Itu yang menyukarkan lagi untuk Yudo-O2. Hanya 1 pondok saja yang dapat untuk mereka dapatkan. Tapi Abi telah pun menjatuhkan Rosemary. Dan Rosemary berkemungkinan besar tidak akan dapat diselamatkan. Tapi Hans telah pun dihantar ke hadapan. 3 pemain O2 akan mendapatkan Rosemary. 1v3 untuk Hans For You. Terkejut sekarang ini Hans For You. Akan dihadapkan dengan 3 orang daripada pasukan O2. Peluru dah habis pula. Reza 1v1 ke apa macam mana ni? Tetapi Hans For You nyawanya masih banyak. Dan Reza hampir saja dijatuhkan. Akhirnya dijatuhkan. Tapi RRQ sebenarnya yang memberikan bantuan secara tidak langsung kepada pasukan Yudo-O2. Peluang yang cerah tiba-tiba dilenyapkan sebenarnya sebentar tadi. Dan sekarang ini Abi. Last guy tapi mujur. Bagi ini masih ada untuk dirinya. Todak berbaki dengan Cleon saja selepas Flash datang untuk melanggar mereka daripada kawasan yang lebih tinggi. Flash akan berada di belakang RRQ. Juga ada 1 pemain lawan iaitu Cleon di bahagian sebelah bawah RRQ. Mereka dengar, mereka sedar mengenai perkara ini. Tadi mereka fokuskan terhadap apa yang berlaku di antara Alter Ego dan juga pasukan Yudo-O2 kali ini. Memalihkan pandangan mereka ke bahagian belakang untuk melihatkan gerak-geri daripada pemain-pemain pasukan Flash yang cuba untuk masuk ke dalam circle yang ke-6. 3 pemain diletakkan di bahagian belakang oleh RRQ untuk menjaga kawasan mereka dengan selamat. G terus bergerak menggunakan sebelah kanan sekarang ini. Hanya tinggal 1 orang untuk pasukan Malaysia. Todak dan juga Yudo-O2. Maka chicken dinner itu hampir pasti mustahil untuk kita dapatkan di map yang kelima pada hari ini. Cleon akan panjat sedikit bukit tersebut. Tapi kedudukannya mungkin belum lagi dapat diketahui oleh pasukan Flash. RRQ memerhatikan saja.
Mereka ada 4, jadi perlawanan ini akan berlangsung di antara 4 lawan 4 di antara RRQ menentang Flash. Grenade dibaling ke depan, Nerpeko. Tapi Cleon akhirnya dijatuhkan oleh Flash. Flash akan panjat lagi ke kawasan bukit ini. Kali ini perlawanan lebih bersih di antara mereka dan juga RRQ. Tidak akan ada third party dari sebelah kanan. 7 pasukan saja yang tinggal. Alva dikeluarkan terus oleh NKT. 7 pasukan ini ingin mencari kemenangan tapi yang berpeluang cerah kita boleh lihatkan untuk pasukan RRQ yang masih lengkap dengan 4 orang pemain mempunyai kawasan compound ataupun ground yang baik untuk mereka pegang saat ini. Melihatkan kepada sudut-sudut yang berbeza. Setiap pemain mempunyai objektif tersendiri. Tapi 2 difokuskan di bahagian belakang untuk menjaga pemain-pemain daripada pasukan Flash. Tapi Mamat ni macam mana dia boleh hidup lagi top? Si Genforce ni daripada tadi dia seorang-seorang hidup. Tadi tak ada siapa pun nampak dia. Ya, betul-betul licik. Dan dia bukan main kat map yang penuh dengan bangunan tau. Penuh dengan tanah saja dan dia belum lagi dapat dikesan sekarang ini. Untuk Genforce daripada BTR, Abi akan menggunakan baginya sekarang ini untuk melakukan pergerakan. Untuk masuk ke dalam kawasan zone yang seterusnya. 4 kill telah pun mereka berjaya untuk dapatkan untuk U2O2. Selagi kita dapat lihatkan nama Genforce tersebut, selagi itu kita akan mengangkat kening kehairanan. Macam mana dia buat, dia masih kekal bertahan. Tapi Flash terpaksa untuk mengambil perlawanan sekarang ini dengan pasukan lawan mereka. 4 lawan 4 dengan RRQ. Berapa? Oh, grenade dapat 1. No Mercy juga rendah nyawanya sekarang ini. Yang bergerak ke depan, tapi ada kejutan datang dari sebelah kiri. Un hampir berjaya terjatuhkan. Satu lagi terjatuh. Flash walaupun ada knockdown pertama, tetapi mereka nampak macam boleh untuk dikalahkan. RRQ belum lagi berjaya untuk menang sebenarnya fight ini. Tetapi mereka ada langkah kanan yang cukup baik. 2 lawan 1 nampak gayanya. Dan ada bantuan sebenarnya secara tidak langsung daripada Roy. Tapi Gosu bergerak terus ke depan. Dia diapit sebentar tadi. Dia kena bergerak. Tetapi dia berjaya dapat 1 lagi. Dan RRQ akhirnya menang perlawanan ini. Tapi Roy dah pun sampai. Roy masuk untuk third party. Roy boleh curi chicken dinner ini pada RRQ kalau mereka masuk pada waktu yang tepat. Tapi nampaknya kurang berani daripada Nguyen. Berhenti dengan sangat-sangat jauh. Sedangkan daripada kill feed mereka sedar bahawa 2 pemain RRQ sudah pun di knockdown. Peluang besar untuk mereka curi kemenangan ini. Tapi dibiarkan RRQ untuk selamat begitu sahaja. Dan mereka akan kembali berdiri dengan 4 orang. Genforce masih lagi ada. Macam mana dia hidup pun aku tak tahulah. Genforce betul-betul pakar dalam survival. Tapi dia tak ada grenade. Dia dah tukar red dot sekarang ini kepada M4-nya. EMP-nya juga mungkin sedang dilakukan perkara yang sama. Tapi Roy melakukan pergerakan tepat pada masanya. Dan Genforce mungkin boleh hidup lebih lama. Terus prone ke depan sekarang ini. Kalau ada musik Mission Impossible memang ngam. Memang ngam untuk Genforce. Tapi RRQ akan maju ke hadapan tanpa sebarang kenderaan. Dan bernasib baik tak banyak pasukan yang mempunyai lengkap 4 orang pemain kecuali mereka. Dan sekarang ini mereka perlu untuk bergerak lagi sedikit ke hadapan. Tapi depan tu sangat-sangat terbuka. Roy ada peluang untuk dapatkan chicken dinner ini. Tapi Abi akan dihabiskan oleh Triple F daripada NKT. 7 mata singkir sudah pun mereka berjaya untuk dapatkan. Ini prestasi terbaik untuk U2O2 pada hari ini. Tangan ke-6 dengan 4 mata singkir. Manakala untuk RRQ cuba untuk mencari chicken dinner mereka yang pertama, menghantar No Mercy ke bahagian hadapan. Satu pembukaan yang sangat luas daripada No Mercy ini. Tapi kalau dia dijatuhkan, tiada putar balik masa. Pastinya akan terus dikuburkan selamanya. Top 5 untuk Genforce. Daripada luar circle masuk perlahan-lahan. Sekarang ini dia masih kekal bernyawa. RRQ lakukan pergerakan mungkin untuk mencari tempat untuk dimainkan. Dan mereka dah dapatkan informasi tersebut. Roy walaupun bertiga sekarang ini sudah melepaskan tembakan NKT. Berjaya untuk dijatuhkan. Genforce masih lagi merangkak, masih lagi prone di kawasan luar bulatan putih tersebut. Dia kena masuk, itu adalah perkara paling penting. Tapi Roy sedang sibuk melayan kunjungan, sedang sibuk melihatkan pemain-pemain di dalam zone. Mereka langsung tidak melihatkan Genforce. Silence yang mungkin akan dijatuhkan nanti oleh Genforce. Dan mungkin akan terus dikuburkan sebaik saja mendapatkan peluang tersebut. NKT akan membangunkan kembali rakannya. Tapi Boboho, dia betul-betul dalam kawasan tersebut. Memang pakar lah untuk MAF GPX dan juga BTR. Ya, masih dengan 1 orang pemain. Tapi yang lebih tertumpu untuk bertarung sekarang adalah RRQ. Kalau kita lihatkan di bahagian minimap itu, mereka meletakkan satu Great Wall of China, kalau kita boleh katakan dekat sini. Satu barisan
pertahanan pemain-pemain mereka yang cukup kemas di bahagian tengah circle yang ke-8. Dan jika circle yang ke-9 nanti mula untuk bergerak tutup, mereka menantikan saja pemain-pemain ini untuk maju ke arah mereka. GeForce betul-betul di kawasan hujung satu saat sebelum circle bergerak dan dia akan kena terlebih dahulu. Dia kena melakukan pergerakan juga akhirnya. Roy, adakah mereka tahu GeForce ada di sini? Tak dengar ke? Pergerakan daripada GeForce tak dengar sebab prone. Tapi dia akan bangun. Dia dapat satu pencarian yang kedua. Dia dapat mungkin yang kedua. Tapi nyawanya terlalu rendah. Akhirnya dijatuhkan. Tapi ini akan meranapkan impian Roy. Mungkin untuk mendapatkan chicken dinner tersebut. BTR di tangga yang kelima. Tembakan terus dilepaskan daripada RRQ. Dapatkan satu lagi daripada NKT. Boboho juga dapat tunjuk belang. Dan sekarang ini NKT mungkin akan terjatuh. Smoke di baling. Boboho cuba untuk melakukan pergerakan keluar. Top 3 sekarang ini untuk MOV GPX. Roy akan dijatuhkan oleh Boboho. MOV GPX di tangga yang ketiga sayangnya. Tetapi RRQ confirm chicken dinner mungkin. Yep, 3 lawan 2 perlu untuk push sekarang sebelum Roy mula untuk reset. Tapi circle yang ke-9 juga akan memberikan tekanan yang banyak untuk Roy maju ke bahagian hadapan. Dan lebih mudah untuk ditembak oleh pasukan RRQ. Nerpeko, angle yang baik, angle yang cantik. Hampir dapatkan Libe. Silent sedang pun cuba untuk diangkat saat ini. 3 lawan 2 bakal menjadi 4 lawan 3 kembali. Nampaknya kedua-duanya mengambil inisiatif untuk bermain dengan lebih perlahan. Libe tiada langsung healing item, hanya berbaki dengan bandage. Nguyen belum lagi dipegang, malah snap. Telah pun kembali berdiri. Satu chicken dinner yang akan bergerak mungkin ke Indonesia. Di mana RRQ mempunyai kawalan penuh untuk circle yang terakhir ini. Dan mengapit 2 orang pemain Roy yang tinggal berbaki. Nguyen akan dihabiskan serta-merta. Mereka tahu 2 lagi yang tinggal. Silence akan dijatuhkan. Libe dapatkan 1 orang daripada RRQ. Tapi kemenangan pasti menjadi milik RRQ Rio. Saya kira kesilapan daripada Roy tadi apabila dia mendedahkan dirinya yang knock tersebut untuk memberikan informasi kepada RRQ yang tidak ada revival yang dilakukan kepada dirinya. Menyebabkan RRQ tahu ini adalah perlawanan 4 lawan 2, bukan 4 lawan 3. Di peratusan kemenangan